Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita berkumpul lagi pada pagi ini setelah semalam menghabiskan daurah satu buku kita, dan ni kita sambung insya-Allah. Kita tak nak sia-siakan masa yang kita dah tentukan untuk pembacaan. Sepatutnya ialah usul sunnah sebenarnya patutnya untuk 2 hari, tapi dia ringkas sangat. Jadi dan kita terangkan juga sebenarnya tajuk kalimah sunnah yang diletakkan kepada tajuk kitab tersebut, dia bukan masalah sunnah sunat, tapi dia adalah sunnah berkaitan masalah lawan kepada bid'ah. Merujuk kepada kata-kata Muhammad Ibn Sirin, kan, bila orang ramai mula tak kisah dengan apa mereka nukilkan dan berlaku fitnah, maka dikata kepada orang yang menceritakan apa-apa, sammu lana rijalakum, beritahu kami, namakan kepada kami perawi-perawi kamu. Dilihat pada ahli bid'ah, dilihat pada ahli sunnah, diambil akan hadis mereka, hadisnya. Dilihat pada ahli bid'ah, dia akan tolak, dibuang hadisnya. So realiti itu yang maksud asal. Dan tulisan-tulisan ni kita kata antara bentuk dia adalah macam yang kita akan bincangkan ini, bentuk jawapan kepada kekeliruan yang timbul sekitar akidah yang mana kita ditimbulkan terhadap imam-imam tersebut, atau dia menjawab kepada orang yang mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan akidah yang dipegang oleh salaf. Baik, okey, sebelum kita masuk pada nas atau teks yang tuan pegang tu, buku ni sebenarnya pada salah sikit dia ada bahagian awal dia, itu berkaitan terjemah atau pengenalan ringkas, tak ringkas sangat, berkenaan Imam Al-Muzani rahimahullah. Baik, pengenalan atau biodata Imam Al-Muzani, kunyah dia, nama dia dan nasab, dan juga nasab dia. Kunyah dia, beliau adalah Abu Ibrahim Ismail bin Yahya bin Ismail bin Amr bin Muslim. Beliau adalah Ismail bin Yahya bin Ismail bin Amr bin Muslim Al-Muzani Al-Misri. Dia adalah terkenal sebagai tilmidz Syafi'i, anak murid kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan Muzani itu yang di dalam nama dia dengan mim pada dhammah, mim fathah zai, dan akhir dia nun. Dia dinisbahkan kepada Mazinah bin Ad bin Tabikhah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Mereka ikut pada susu galur ni, dia bertemu dengan Nabi SAW pada Ilyas bin Mudar. Jika Nabi SAW, kita hafal nama baginda sampai datuk ke-21, datuk yang ke-21, dia akan balik kepada tu. Jadi Imam Muzani ni penisbah atuk nenek dia balik kepada Mazinah bin Ad, dan nama Mazinah adalah Amr, dan dia dinamakan dengan nama mak dia, Mazinah binti Kalb bin Wabrah bin Mazinah. Dan Mazinah ni ibu kabilah yang terkenal.
So, zaman dulu memang kita kata nama ni kadang-kadang ialah bunyi perempuan sebagainya, tapi bukan masalah. Okey. Baik, kelahiran beliau dan usra keluarga beliau. Dilahirkan beliau pada tahun kematian Laits bin Sa'ad. Laits bin Sa'ad dia memang kalau kita kata antara ulama yang terkenal pada zaman Imam Syafi'i rahimahullah. Bahkan Imam Syafi'i pernah puji Laits bin Sa'ad dengan berkatakan Laits bin Sa'ad afqah min Malik. Laits bin Sa'ad lebih faqih daripada Imam Malik berbanding Imam Malik. Itu, dan Laits bin Sa'ad mati pada tahun 175. Imam Malik mati 179. Imam Malik rahimahullah 179, 93, 179. Jadi yang lahirnya kelahiran dia adalah pada tahun matinya Laits bin Sa'ad, ataupun 4 tahun sebelum daripada kematian Imam Malik. Okey. Dan zahir bahawa keluarga dia adalah pencinta pada ilmu dan ahli ilmu, dan juga berusaha untuk membesarkan semua individu ilmu tadi, ilmu keluarga tadi dengan pembesaran ilmiah yang baik. Dan telah menyebut para ulama saudari perempuan kepada Imam Muzani ni, dia dahulu menghadiri majlis Imam Asy-Syafi'i dan dinukilkan daripada dia oleh Imam Ar-Rafi'i dan tajuk bab zakat. Dan juga disebut oleh Imam As-Subki dan Isnawi dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah. Baik. Okay, guru-guru kepada Imam Al-Muzani tidak meluaskan orang yang membuat pengenalan bagi Imam Al-Muzani dan sebutan tentang guru-guru dia. Bahkan mereka ringkaskan pengenalan kepada orang-orang seperti, pertama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kemudian Ali bin Ma'bad bin Shaddad Al-Basri, Naim bin Hamad dan Asbagh bin Nafi'. Dan barangkali kata pengarang buku kita, sikitnya guru dia ni kembali pada dua perkara. Pertama, kerana dia melazimi diri dia yang sangat-sangat kepada guru dia Asy-Syafi'i. So dia asal dengan Imam Syafi'i je, dia tak sempat nak tengok yang guru-guru yang lain. Ataupun dia jauh tidak ada pada dia perjalanan atau rihlah jauh ke tempat-tempat ulama-ulama Islam yang lain, kerana memadai dengan apa yang ada pada guru-guru di Mesir sendiri, dan pada yang paling ke depan di antara mereka adalah Imam Syafi'i. Dan dahulunya para ulama yang datang ke Mesir dan bukan daripada Mesir, orang Mesir, cukupkan beliau daripada perlu musafir. Macam Imam Malik rahimahullah pun terkenal tidak musafir. Tapi kalau kita kata Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i rahimahullah, diorang ada terkenal dengan perjalanan musafir ke luar kawasan untuk belajar dan kadang-kadang mencari hadis sebagainya. Tapi macam kalau dia sendiri, dia macam boleh kita kata macam Imam Malik rahimahullah, tidak keluar kawasan sangat. Okey, kerana ketika itu Mesir ini markas bagi penyebaran dan dituju ia oleh para ulama daripada semua arah. Okey, para pelajar dia pula, Imam Al-Muzani, dia ni mendapat habuan dengan pelajar yang ramai, dan keluar pada daripada tangan dia, daripada ajaran dia, ramai di kalangan para ulama, dan mereka menukilkan cerita atau hadis daripada dia. Berkata Imam Az-Zahabi menceritakan daripada beliau ramai di kalangan orang dari timur dan barat. Imam As-Subki kata Imam Muzani ni dia ni ramai di kalangan para ulama di Khurasan, Iraq dan Syam ambil ilmu daripada Imam Al-Muzani. Khurasan daripada belah Iran, Iraq dan juga Syam. Okey, dan di antara anak murid Imam Al-Muzani yang paling terkenal adalah imam para imam itu Abu Bakar bin Khuzaimah. Abu Bakar bin Khuzaimah yang mati tahun 311. Dan selain dia itu adalah Abu Ja'far At-Tahawi, pengarang kitab Akidah Tahawiyah, yang mati pada tahun 321. Dia kata awwalu ma katabtu anhu hadis Al-Muzani. Orang yang pertama aku tulis daripada dia hadis adalah Al-Muzani. Selain itu Abu Qasim bin Bashar Al-Ammati, syekh kepada Ibn Suraij yang mati tahun 288. Zakaria bin Yahya As-Saji yang mati tahun 307. Ini guru pada orang di Basrah. Dan ramai yang paling ramai di antara anak murid dia adalah Al-Mati dan juga As-Saji. Kemudian Abul Hasan
bin Jawsa yang mati tahun 320, Abu Nuaim bin Adi, okey, kemudian Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi, okey, Abu Muhammad Abdurrahman bin Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Baik, okey, sanjungan para ulama terhadap beliau. Berkata Ibnu Yunus dalam sejarah beliau, dia kata Imam Muzani ini dia adalah pendamping kepada Imam Syafi'i. Dia dulu ada kedudukan dalam masalah ibadat dan kelebihan, serta dipercayai dalam hadis. Tak ada bercanggahan pada dia seorang yang cerdik di kalangan ahli fiqah. Tak ada siapa yang bercanggahan dengan dia. Dan dia dahulu seorang yang zuhud pada dunia, dan dia juga adalah orang yang terbaik dari makhluk Allah Ta'ala pada zaman tersebut. Dan juga kelebihan dia sangat banyak disebutkan, dan kelebihan sangat banyak. Yang berkata Abu Ishaq Asy-Syirazi, beliau dulu adalah seorang yang zuhud dan alim, dan dia juga seorang yang munazir, kuat berdebat. Kuat berdebat tu sampaikan Imam Asy-Syafi'i kata kalau dia berdebat, syaitan pun diam. Wallahu a'lam kadar macam mana. Tapi kita ada tajuk lah, pasal tajuk risalah ni ada kaitan dengan masalah dia meninggalkan perbahasan dalam tajuk akidah. Tak nak bercakap, tak nak berdebat dengan orang. Maka ada orang datang untuk debat, dia tak layan, sebab ada pesanan Imam Syafi'i kepada beliau. Dan dia ni adalah seorang yang sangat mendalam dalam pengertian yang sangat teliti. Berkata Amr bin Uthman Al-Makki, tidak aku lihat sesiapa di kalangan ahli ibadat dalam yang banyak yang aku temui di kalangan mereka di Mekah, di kalangan orang yang menetap atau yang datang kepada kami pada musim-musim itu tertentu, tidak juga pada orang yang aku temui di Syam dan juga kawasan pesisiran dan juga kawasan tempat-tempat pembelajarannya serta Iskandariah di Mesir, lebih kuat bersungguh-sungguh dari segi ibadat berbanding Al-Muzani, dan tidak juga lebih berterusan ibadat berbanding beliau. Dan tidak aku jumpa orang yang sangat mengagungkan terhadap ilmu dan ahli ilmu berbanding Al-Muzani. Dan dia ni adalah manusia yang paling kuat ke atas dirinya dalam warak, dalam bab berjaga-jaga untuk tidak termasuk dalam dosa. Dia sangat kuat dan paling luas pada itu ke atas manusia. Tapi kepada manusia dia akan mudahkan, untuk diri dia akan sempitkan. Wa kana yaqulu ana khuluqun min akhlaqi Syafi'i. Aku ni hanyalah satu akhlak daripada akhlak-akhlak Asy-Syafi'i rahimahumullah. Maksudnya kalau orang puji dia kata aku ni hanya satu saja bahagian daripada akhlak Imam Asy-Syafi'i. Berkata Abu Sa'id Al-Sakari, dia kata ra'aitul Muzani, aku lihat Al-Muzani, wa ma ra'aitu a'badal lillahi minhu, dan aku tak lihat sesiapa paling kuat ibadat banding dia, wala atqana lil fiqhi minhu, dan tidak lebih teliti, lebih tekun untuk fiqh berbanding beliau. Dan berkata Daud bin Ali, okey, dia kata Imam Al-Muzani ni ahadun nuzari ashabihi, yakni Syafi'i, dia salah seorang pendebat di kalangan pendamping kawan-kawan Imam Syafi'i, pendamping Imam Syafi'i. Okey, la yadfa'uhu an dzalika minhu dafi'un, tak boleh menyekat atau menahan dia daripada itu seorang pun. Ma'tirafi aksara mukhalifihi lahu bidzalika, berserta dengan pengakuan orang yang menyanggahi dia pada itu. Semua tak setuju, tapi semua orang setuju dia adalah seorang yang kuat debat. Berkata Al-Abbadi, dia adalah seorang zuhud, alim, jadilan, seorang alim yang kuat berbahas. Husnal kalami fi nazar, elok pandangan dalam perbahasan, dan juga diredai jalan atau cara dia, mempunyai kata-kata yang berpetunjuk dan tepat dalam perbuatan. Berkata Ibn Abdul Bar Al-Maliki, dia kata kana faqihan aliman, Muzani ini seorang faqih yang alim, rajihal ma'rifati, yang kuat dari segi pengetahuan, jalil al-qadri, sangat mulia, hebat dari kedudukan, fin nazari, dalam perbahasan ataupun dalam perdebatan. Dia mengetahui tentang wajah-wajah, sudut-sudut kata-kata dan juga perbahasan, elok dalam segi penjelasan,
dia dikedepankan, diutamakan dalam mazhab Syafi'i, dan kata-katanya, hafalannya dan juga ketelitiannya. Dan dia dalam mazhab Syafi'i ini ada kitab yang banyak. Tidak boleh mendekati beliau pada ini seorang pun, dan telah meletihkan orang selepas dia. Mana siapa-siapa yang lepas dia cuba nak kejar apa yang dia buat, tak dapat. Dan dia adalah sebenarnya teman atau pendamping Imam Syafi'i yang paling mengetahui tentang pandangan, tentang cara berbahas sebagainya. Okay, dan juga mempunyai kefahaman yang teliti dan kecerdikan yang teliti. Tersebar kitab-kitabnya dan ringkasan-ringkasannya ke seluruh pelosok bumi, bertimur dan barat. Dan dia seorang bertakwa yang warak, yang kuat beragama, sangat sabar di atas keadaan yang sedikit atau tak cukup, dia sangat bersabar. Okey. Ibn Jauzi rahimahullah kata, Al-Muzani ini adalah teman Imam Syafi'i, pendamping Imam Syafi'i rahimahullah. Wa kana faqihan hadhiqan, dia seorang yang faqih lagi cerdik. Thiqatan fil hadis, dipercayai dalam hadis. Walahu ibadatun wa fadlun, dan dia ada ibadat dan juga keutamaan. Wa kana min khiyari khalqillahi azza wa jalla, dan dia boleh dikatakan sebagai makhluk yang terpilih di kalangan makhluk Allah azza wa jalla. Mulaziman lirribat, dia sentiasa ikat diri dia kepada tempat-tempat pengajian. Dan berkata Ibnu Khalqan, dia kata imamun huwa imamu syafi'iyyin, dia imam kepada golongan ahli mazhab Syafi'i, dan paling tahu di kalangan mereka tentang jalan-jalan Syafi'i, cara-cara Imam Syafi'i, dan fatwa-fatwa dia, fatwa-fatwa Imam Syafi'i, dan juga nukilan-nukilan Imam Syafi'i. Imam Az-Zahabi kata dia adalah seorang imam al-allamah, imam yang sangat banyak ilmu, sangat faqihul millati, faham tentang agama, alamuz zuhad, tokoh dalam kezuhudan. As-Subki berkata dia adalah imam yang hebat, dia adalah pembantu atau penolong pada mazhab ni, dengan kata-kata Imam Syafi'i sendiri. Al-Muzani adalah penyokong mazhabku. Okey. Dan juga adalah bulan purnama bagi langit atau mazhab Imam Syafi'i. Dia adalah gunung dalam ilmu, seorang yang kuat berbahas dan berhujah, zuhud dan warak, mengurangkan daripada dunia, dan juga mempunyai doa yang mustajab. Ini banyak diketahui, macam Imam Ahmad bin Hanbal pun macam tu, orang tahu doa dia mustajab. Berkata Al-Isnawi, dia seorang imam, Muzani ni adalah seorang imam yang warak lagi zuhud. Dijawab atau disahut doanya, serta dia mengurangkan pada dunia, dan dia adalah dimuliakan atau diagungkan di antara teman-teman Imam Syafi'i. Jadi kita kata dia ni, kedudukan dia memang daripada kata-kata yang kita nukilkan tadi, dia ni mempunyai kedudukan sebagai imam dalam fiqh. Okay, bahkan sebenarnya dia punya tajuk kenapa dia tukar daripada bidang lain kepada bidang fiqh adalah bila Imam Syafi'i nasihatkan dia. Imam Syafi'i kata halaka fi ilmin, kau nak tak ada satu ilmu, in asabta fihi ujirta, kalau engkau tepat padanya engkau diberikan ganjaran. Wa in akhta'ta lam ta'sam, kalau kau salah engkau tak berdosa. Kan kerana bagi seorang mujtahid dalam urusan fiqh, memang orang-orang ni bila dia berusaha untuk cari hukum, kalau dia salah dapat satu, kalau betul dapat dua. Jadi dia kata, kau nak tak aku kepada ilmu yang Imam Syafi'i kata pada dia, yang kalau engkau tepat engkau dapat pahala, tak faham, kalau engkau salah engkau tak berdosa. Kata Al-Muzani, apa dia? Ma huwa? Qala, kata Imam Syafi'i, al-fiqh. Maka Imam Muzani kata, falazamtuhu wa ta'allamtu minhu al-fiqha wa darastu alaihi. Maka aku pun melazimkan, berterusan bersama-sama dengan Imam Syafi'i, dan aku belajar daripada dia fiqh, serta aku mempelajari daripada di atas tangan dia. So kena faham kenapa dia sibukkan dengan tajuk fiqh. Sebab Imam Syafi'i kata, kau nak tak benda yang kalau kau salah, dia ada nasihat Imam Syafi'i pada dia. Bila dengar dia orang berdebat, Imam Syafi'i kata, berdebatlah pada benda yang kalau kamu silap, kamu tersalah sahaja, kan?
Tapi jangan debat pada benda yang kamu silap, kamu akan kufur. Sebab ini pasal kes nak halang. Al-Muzani ni dia punya hujah dia kuat, takut dia masuk dalam ilmu kalam teruk sangat. So, Imam Syafi'i nasihatkan dia. Okay, kekuatan dia dalam perdebatan, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, kalau engkau mendebat syaitan, engkau akan diamkan dia. Lau nazarta syaitan la fahamtahu. Satu yang lain, lafaz Imam Syafi'i ni kata, lau nazara syaitana la ghalabahu. Imam Syafi'i kata, kalau dia ni Muzani ni, dia debat syaitan, syaitan pun akan diam. Dia akan kalahkan syaitan. Okay. Dan ini memang, dia kata memang dia punya kelebihan. Sebab tu wallahu alam, memang Imam Syafi'i sekat dia. Yang punca dia tak ataupun disalah yang kita baca ni adalah kerana nanti ada orang tuduh dia dengan kata-kata Quran makhluk, qadariyah dan sebagainya, sebab dia tak menjawab. Bila orang tanya, dia diam. Tapi diam dia sebenarnya bukan sebab dia setuju, tapi diam dia sebab Imam Syafi'i kata jangan. Sebab kadang-kadang betul dia, kalau kita perhatikan, yelah, memang dia dua sudut. Satu benda, kalau dalam bab perdebatan ni, baik dia adalah bila kita kata apa, macam Imam Ahmad bin Hanbal kata, idza sakatal alimu taqiyatan, bila diam seorang yang alim tu kerana berpura-pura, nak jaga diri dia ke, takut nanti kena pukul ke dan sebagainya. Wan nas yajhalun, sedangkan manusia jahil. Famata yazharul haq, maka bila akan nyata kebenaran. Kalau kita biarkan dia cakap, kita diam, kita salah, kita diam. Jadi Imam Ahmad kata, bila diam seorang alim kerana berpura-pura, ialah pura-pura pasal takut tekanan dan sebagainya, taqiyah, buat-buat tak tahu dan sebagainya. Tapi manusia jahil. So bila akan nyata kebenaran? Tapi dalam masa yang sama, kesibukan seseorang itu dengan perdebatan pun masalah juga. So, bila seorang tu suka berdebat dan bahas, kalau contoh dalam apa, sejarah yang kita lihat, ada orang macam tu. Contoh macam Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani. Dia ni dahulu, sebelum daripada dia mendakwa diri sebagai seorang nabi, dia sebenarnya seorang pendebat yang sangat kuat. Suka berdebat dengan orang Kristian, debat dengan ajaran-ajaran yang ada di India. Tapi satu peringkat, tak macam mana dia akhirnya jadi macam tu. Dia menjadi sedemikian. Dia, sebab tu kadang-kadang ada kalanya mengelak daripada berdebat tu baik. Lebih elok daripada kita kadang-kadang masuk dalam perdebatan. So Imam Al-Muzani ni yang saya nak terangkan, memang dia ada kes tajuk tu. Dan risalah yang kita baca ni adalah kerana dia jawab balik pada orang yang tanya dengan dia. Tanya dengan dia, dan betul ke kau macam ni, betul ke kau macam ni, jadi dia jawab balik. Okey. Tapi lah dia kata situlah. Okey. Dan dia memang dia seorang yang apa, dia seorang yang kita panggil apa, kekuatan ni macam tu. Bahkan memang kita kata dari segi sudut perbahasan dan sebagainya, dia sangat bijak. Ada pernah dikata kepada dia, okey, ada orang kata, dia kata, ya Aba Ibrahim, si fulan ni benci engkau, tak suka engkau. Tahu dia kata apa? Laisa fi qurbihi unsun wala fi bu'dihi wahsyatun. Tak ada pada aku dekat dengan orang ni sebarang kemesraan, tidak juga aku jauh daripada dia rasa sunyi. Ayat kan, dia kata kadang-kadang macam benda ni yang kadang-kadang kalau kita ada perangai macam ni, kita boleh hidup. Tak ada pening kepala kenapa orang tak sayang kita. Orang menyampah kita tak ada masalah. Kadang-kadang kalau zaman sekarang dia kata, kalau tak ada gaji kita bukan dekat dia, dia menyampah pun tak apa. Kalau dia bos kita, masalah lah, gaji kena potong. Itu contoh lah, macam dia bila dia kata, orang cakap, dia kata, orang tak suka engkau. Dia kata, tidak ada pada kalau aku rapat dengan dia sebarang kemesraan. Tidak juga pada kalau aku jauh daripada dia kesunyian. Aku tak kisah, dia kata. Tak ada masalah. Okay? Jadi macam dalam satu kisah juga, bila Qadi Bakar bin Qutaibah datang kepada penghakiman di Mesir. Dan dia ni mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ni sebenarnya tajuk dia tajuk Nabiz. Kalau tuan ingat, Nabiz ni minuman yang kalau kita zaman sekarang ni kita nak minum air berperisa, kita minum cordial lah, campur. Zaman Nabi SAW dahulu, bila diorang nak minum minuman yang berperisa ni, diorang akan ambil air,
koyak-koyakkan tamar, campak, tinggalkan. Atau kismis, tinggalkan. Berapa hari baru minum. Pada permulaan dahulu, Nabi pernah melarang para sahabat daripada melakukan nabis ini dalam bekas tertentu. Bukan tak pernah pun Nabi kata tak boleh sebenarnya. Jadi bila perbuatan tersebut pada konsep ni kan, memang Nabi tak pernah pun kata benda tu tak boleh secara total. Nabi cuma kata jangan guna bekas ini, bekas ini, bekas ini. Sebab bila para ulama bahaskan, dia kata bekas-bekas tadi Nabi sebut macam labu lah, batang tamar lah, kan, kaca hijau lah, dia akan cepat mabuk, cepat jadi mabuk. So Nabi larang. Kemudian tahun yang berikutnya Nabi kata, Nabi benarkan, cuma jangan minum yang mabukkan. Selagi tak mabukkan, minum. Cuma kat situ perbahasan ni agak ni sikit. Pada mazhab Hanafi ada sangkaan bahawa nabis ni mabuk pun tak apa. Kalau mabuk pun okey, tak ada masalah. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh lah, pasal ikut hadis Nabi tak boleh. Sebab dia kita kena faham macam mana boleh berlaku benda tersebut. Sebab dia punya keadaan tadi berpunca daripada tak sampainya hadis tertentu kepada golongan ahli kufah. Itu punca dia. Jadi Imam Syafi'i pegang dengan hadis yang Nabi kata jangan la tashrabu muskira. Nabi kata sekarang buatlah dalam mana bekas, tapi jangan minum yang mabukkan. Itu je. Tapi dia orang duk macam kata okey. Jadi bila qadi hakim Bakar bin Qutaibah datang Mesir, lepas tu dia kan di mazhab Hanafi kata semua okey. Dia satu mazhab Syafi'i kata tak boleh. So dia datang, dia kata apa? Dia kata ada teman-teman dia datang pada Bakar, dia kata datang hadis pengharaman Nabi, datang pula penghalalannya. Tapi saya ulang balik, Nabi tak pernah kata haram. Nabi tadi yang minuman kalau kita simpan tamar dalam air sampai dia jadi manis, belum lagi. Yang Nabi larang adalah bekas tertentu. Tapi lepas tu Nabi kata simpan mana bekas, jangan minum yang mabukkan. Jadi kadang nak tahu mabuk ke tidak, dia masam. Dia masam tu dia dah start memabukkan. Tapi kalau dia kata masih manis lagi dan masih tempoh 3 hari, tak ada masalah. Tapi dia kata datang hadis mengharamkan, datang pula penghalalan. Jadi kenapa korang, dia cakap pada orang-orang mazhab Syafi'i, kenapa korang mengedepankan, mengutamakan pengharaman? Mana datang hadis haramkan, datang hadis halalkan. Kenapa kamu kedepankan yang halal, yang pengharamkan? Berkata Al-Muzani, dia akan menjawab. Dia kata tidak pergi atau pendapat sesiapa pada pengharaman Nabi pada zaman jahiliah. Mana arak ataupun kalau korang masukkan tu, tak ada siapa dalam zaman jahiliah tu kata dia haram. Semua minum. Okay. Kemudian dihalalkan untuk kita. Tak ada haram jadi halal, tak pernah datang, dia kata. Okay. Namun dia kata telah datang kesepakatan bahawa ia asalnya halal kemudian diharamkan. Itu yang betul. Dan ini disokong oleh hadis-hadis yang menunjukkan pengharaman. Lalu Bakar bin Qutaibah, dia hakim tu terus setuju dengan kata-kata Al-Muzani. Ni yang orang yang Imam Syafi'i kata kalau debat dengan setan pun diam. Nak cakap punya kuat perdebatan dia. Abu Hanifah dulu pun macam tu juga. Seorang kuat berbahas. Imam Malik kata kalaulah Imam Abu Hanifah tu dia tak suka, tapi dia pernah berjumpa, bila jumpa dia puji. Dia kata Imam Abu Hanifah ni kalau dia kata tiang daripada emas, dia akan datangkan hujah sampai orang kata tiang ni emas. Macam tu sekali kita kata di kalangan mereka ni kekuatan berbahas berhujah tu sangat kuat. Okey. Kemudian macam kita kata tadi, Imam Al-Muzani ni terkenal dengan ibadat dia kuat, itu memang disebutkan. Kemudian warak dan zuhud, daripada kata-kata tadi kita dengar. Okey, kemudian dia ni ada perangai dia dulu menguruskan pemandian jenazah. Okey, dia berkata Imam Az-Zahabi, dahulunya Imam Al-Muzani ni dia memandikan mayat jenazah, orang-orang mati, kerana nak beribadat dan juga untuk sebenarnya untuk ihtisab bagi diri dia. Kenapa buat? Sebab ibadat, kan fardu kifayah. Kemudian nak jadikan diri dia berhitung diri sendiri supaya jangan sampai lupa tentang akhirat.
Dan dia berkata, Imam Zahabi kata, Imam Muzani kata, ta'anaitu ghuslal mauta liyarik qalbi. Aku bertahan untuk mandikan mayat ni supaya hati aku lembut. Asalnya macam tu. Fasara li'adatan. Maka tiba-tiba dia jadi kebiasaan aku. Dia bukan kerja sebagai tukang mandi mayat. Asalnya dia mandikan mayat sebab orang mati, sebab dia nak lembutkan hati dia. Tiba-tiba dia jadi rutin harian dia. Walaupun dia seorang, dia kata alim kan. Ni kita kata satu keadaan, jadi adat. Bahkan dialah juga yang menguruskan pemandian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Okay? Dan dikatakan juga bersama-sama Imam Al-Muzani ketika itu, Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, anak murid Imam Syafi'i, yang antara yang menjadi perawi kepada kitab Al-Um. Okay, Ar-Rabi' bin Sulaiman. Okay, dia Imam Muzani ni dalam darjat hadis, dia tidak banyak meriwayatkan hadis. Okay, memang dikatakan dia ni kerana apa? Kerana kita lihat hadis-hadis yang dia jadi perawi itu sikit. Tapi bukan bermaksud dia ni tidak siqah. Okey, tak siqah, dia memang sedikit. Dia kata kat sini, sekejap Okey, dia kata macam Imam Zahabi kata, dia ni sedikit riwayat. Okey. Dan berkata apa juga As-Safadi, dia ni tidak ada untuk dia pengetahuan tentang hadis sebagaimana yang seharusnya. Kalau dia duduk dengan Imam Syafi'i dan sezaman dekat situ, sepatutnya banyak. Tapi boleh dikatakan sebenarnya ditafsirkan akan ada dia punya telah pilihan dia tadi. Sebab Imam Syafi'i kata dengan dia, kau nak tak aku tunjukkan satu ilmu yang kalau kau salah, kalau kau betul, kau dapat pahala, kau diberi ganjaran. Kalau kau tersilap, kau tidak berdosa. Jadi dia kata apa? Fake. So dia mendalamkan dia dalam fake lah dengan sebab itu. Tapi dalam masa yang sama dia memang ada menjadi perawi. Bahkan sebahagian para ulama macam Imam As-Subuki kata sepatutnya selain daripada silsilah Zahabiyah, tahu kan bila riwayat hadis paling dekat, paling tinggi sanad, hadis paling tinggi, Imam Bukhari kata Malik, Nafi', Ibnu Umar. Dan dengan Rasulullah SAW kan dekat, kan Malik, Nafi', Ibnu Umar, Rasulullah. Lepas tu ada yang tambah Syafi'i, Malik, Nafi', Ibnu Umar, Rasulullah. Okay, jadi dia ada yang angkat itu. Lepas tu ada yang tambah lagi, dia kata Abu Hasan kata Al-Muzani, Asy-Syafi'i, Malik, Nafi' daripada Rasulullah SAW. Ni dia ada setengah para ulama angkat macam tu. Walaupun dia tidak meletakkan banyak kesungguhan dia dalam tajuk berkenaan dengan hadis. Baik. Okey, dia seorang yang kuat bersyair juga. Okey, dan tajuk akidah dia. Okey, tajuk akidah dia, Imam Al-Muzani ni seorang yang salafi dari segi akidah. Ditunjukkan perkara ini apa yang berikut. Pertama, risalah beliau yang kita akan baca ni, itu Syarhus Sunnah, yang mengandungi keseluruhan himpunan i'tiqad salaf. Nanti dia akan sebut pada akhir risalah tersebut tentang fahaman ni adalah daripada salafus soleh, daripada para sahabat, tabi'in dan seterusnya. Nanti kita akan baca nanti. Kedua, nukilan para ulama daripada beliau dalam mengisbatkan sifat dan bahawa kalam Allah bukan makhluk, dan bahawa menetapkan juga, mengisbatkan juga melihat Allah Ta'ala, dan bahawa amalan termasuk daripada iman, dan juga larangan daripada terlibat dengan ilmu kalam. Yang bincangkan, sebab saya kata tadi Imam Syafi'i lah yang melarang dia untuk terlibat. Allah mungkin kerana kalau sekali orang tersebut dia kuat berbahas tapi masuk dalam perdebatan teruk sangat, jadi Imam Syafi'i awal-awal lagi halang dia, cakap jangan terlibat. Bismillah. Ini yang bawa kepada penulisan ni. Okey. Berkata Muhammad bin Ismail At-Tirmizi, dia kata aku mendengar Al-Muzani berkata, la yasihu li ahadin tauhidun, tidak sah untuk siapa tauhid, hatta ya'lama anna Allah ala arsy bi sifati, sehingga dia tahu bahawa Allah Taala di atas arasy dengan sifat-sifatnya. Qultu, kata At-Tirmizi, qultu lahu, aku kata dia, misli ayy syai',
Mithlu ayy syai'. Apa sifat yang kau maksudkan tu? Sami'un, basirun, alimun, qadirun. Allah Ta'ala berada di atas arasy dengan dalam keadaan mendengar, melihat dan juga mengetahui serta berkuasa. Tak ada timbul masalah, dia abstrak. Okey. Okay, jadi ada datang nanti kita bincangkan berkenaan kata-kata Al-Quran bukan makhluk. Kemudian okey, dan masalah iman itu adalah amal, itu pun kita akan baca. Itu macam dinukilkan oleh Al-Firyabi. Dia kata Sa'altul Muzani, aku tanya Imam Muzani, Al-Muzani dalam sakit dia yang dia mati padanya, anil iman, tentang iman. Fadzakara fihi qissatan. Lalu dia ceritakan, Imam Muzani ceritakan dalam jawapan dia satu kisah. Wa fi akhiriha, pada hujung kisah tersebut, qala Al-Muzani, berkata Imam Muzani, la khilafa bainan nasi, tiada percanggahan di antara manusia, anna nabiyya tafa bil baiti, bahawa Nabi SAW telah tawaf di Baitullah. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, imanan bika, mana tawaf aku ni Allah kena beriman dengan engkau, wa tasdiqan li kitabika, dan juga kerana membenarkan terhadap kitab engkau, wa wafa'an bi ahdika, dan juga kerana setia dengan janji engkau. Maka ini tunjukkan bahawa semua amalan termasuk daripada iman. Okey. Okey, ini yang tajuk yang timbul berkenaan dengan risalah ni. Lalu Imam Muzani ni dia disaingi, orang bersaing dengan dia di kalangan penduduk Mesir. Ada yang menuduh dia secara hasad dan juga melampau. Kata dia mengatakan Quran makhluk. Berkata Abul Qasim Al-Anmati, dia kata aku duduk dengan Muzani selama 10 tahun. Lalu apabila pada akhirnya perjumpaan kami pada satu jenazah sebahagian teman-teman beliau, aku kata kepada dia, sungguhnya manusia atau orang ramai mengatakan dengan mazhab Muzani. Lalu mereka nisbahkan dia kepada Muzani ini, bahawa dia berkata-kata tentang Quran, dan dia mengatakan tentang makhluk. Kalaulah kita tanya dia, kita agak-agak jawapan dia. Lalu kata Al-Anmati, dia kata kami pun pergi kepada dia dan kami jumpa dia. Kami kata, ya Aba Ibrahim, wahai Abu Ibrahim, kami hanya mendengar dari engkau ilmu ini, dan kami suka untuk diambil daripada kami apa kami dengar daripada engkau. Dan orang ramai menyebut bahawa engkau ditanya mengenai kata-kata tentang apa yang dikatakan oleh ahli hadis mengenai Al-Quran, dan kami tahu bahawa engkau mengatakan dengan sunnah dan di atas mazhab ahli hadis. Kalaulah dia kata engkau zahirkan kepada kami apa yang engkau i'tiqadkan. Lalu dia jawab, dia kata, aku tak pernah beriktikad sama sekali kecuali Quran itu adalah kalam Allah, bukan makhluk. Akan tetapi aku tak suka untuk memperdalamkan tentang tajuk ini, bimbang akan orang ramai semua datang jumpa aku dan menuntut dengan aku untuk berbahas tentang tajuk ini, dan aku akan disibukkan daripada fiqh. Jadi pada esok harinya telah mengutuskan kepada dia seorang ketua di ketua-ketua Jahmiyah di Mesir, dinamakan Ibn Asbagh. Dia hantar seorang utusan, lalu kata, wahai Abu Ibrahim, dia kata, si fulan utuskan aku kepada engkau, dan dia kata, engkau masih lagi berpegang untuk tidak memperdalam keperbahasan tentang Quran dan kalam tentangnya. Okay, apa yang kau ada sekarang, dia kata. Dan kami dapat tahu bahawa kau telah menjawab dengan sekian-sekian. Pasal tadi Al-Anmati jawab sampai kepada orang sana. Jadi apa hujah engkau? Engkau kata bahawa Quran ini bukan makhluk. Okey. Lalu Al-Muzani pandang kepada Al-Anmati. Dia kata, dia pandang kepada Al-Anmati, faqala alam aqul laka. Aku cakap dengan engkau. Aku cakap kepada engkau, aku dahulu elak daripada benda ni, daripada jangan sampai datang macam ni. Lalu Abul Qasim Al-Anmati kata, apa? Aku take over. Tahu kau tepi. Aku berdebat dengan orang ni. Pasal realiti dia elak. Dia kata dia tak nak cakap tu. Sebenarnya memang ada disebut kat sini bahawa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah melarang dia daripada kata sedemikian. Sebab
Imam Syafi'i wallahu a'lam mungkin takut sekiranya kalau dia terlibat dengan benda ni akan masuk kepada ilmu kalam dengan banyak. Jadi memang kita kata benda tersebut agak-agak inilah. Dan banyak orang nukilkan kata dia cakap macam tu, semua hanya sampai kepada kami. Okey, itu sebenarnya asas dia. Kejap Okey dah itu bahagian tu sudah memang kita kata macam sebut kali Imam Muzani, dia tak nak cakap tu sebab kerana Imam Syafi'i nasihatkan dia jangan terlibat. Okey, baik. So insya-Allah kita akan mula masuk kepada kita punya teks. Sebab sebenarnya yang ikutkan kita punya okey, dia ambil daripada 3 naskah maktutat dan manuskrip. Yang kita akan ambil ni dia daripada kata-kata Imam Al-Muzani atau jawapan dia. Dia sebenarnya dia termasuk daripada 3 manuskrip yang tengok balik supaya pastikan tentang kata-kata tersebut. Dan okey. Okey, dia ada tausiah macam banyak panjang. Imam Syafi'i ada dinasihatkan dia sebelum daripada dia meninggal. Ya, ini antara kata-kata yang Imam Syafi'i nasihatkan dia sebelum kita masuk pada teks ini. Dengar wasiat Imam Syafi'i kepada anak muridnya Al-Muzani. Qala Al-Muzani, berkata Imam Al-Muzani, dakhaltu ala Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, aku masuk menemui Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i inda wafati, ketika hampir kematiannya. Faqultu lahu, lalu aku kata kepada dia, kaifa asbahta ya Aba Abdillah, macam mana engkau pada pagi ini wahai Abu Abdillah? Qala, kata Imam Syafi'i, asbahtu minad dunya rahila, aku dah jadi pada pagi ni aku jadi daripada dunia ni nak berpindah, nak bergerak. Walil ikhwani mufariqa, terhadap teman-temanku, saudara-saudaraku aku akan berpisah. Wa 'alallahi warida, kepada Allah aku akan datang. Walai ka'sil maniyati syariba, dan kepada ka'sil maniyah ni kematian aku minum. Maksudnya dia ada satu istilah ka'sil maniyah. Dan walisui a'mali mulaqiyah, dan kepada keburukan amalan-amalanku aku bertemu. Fala adri, maka aku tak tahu. Nafsi ilal jannati tasiru fa uhanniha au ilan nari fa fa'azziha. Maka aku tak tahu jiwa aku ni kepada syurga ia jadi, lalu aku beri tahniah kepadanya, atau kepada neraka lalu aku beri takziah kepadanya. Maka kata Al-Muzani, fakultu, maka aku kata, ya Aba Abdillah rahimakallahu izni, wahai Abu Abdillah, semoga rahmati engkau, berilah pesanan kepadaku. Faqala li, maka berkata Imam Syafi'i kepadaku, kata Imam Muzani, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Wa mathilil akhirata fi qalbika, jelmakanlah akhirat dalam kalbu engkau. Waj'alil mauta nusba ainaika, jadikanlah kematian tu di hadapan mata engkau. Wala tansa mauqifaka baina yadayillahi azza wa jalla, jangan kau lupakan kedudukan engkau di hadapan Allah azza wa jalla. Wa kun ma'allahi ta'ala ala wajalin, dan jadilah engkau terhadap Allah Ta'ala dalam keadaan bimbang, takut. Wajtinabi maharimahu, dan menjauhi, wajtanib maharimahu, dan jauhilah akan perkara-perkara yang diharamkan olehnya. Wa addi faraidahu, tunaikanlah kefarduannya. Wa kun ma'al haqqi haitsu kana, jadilah engkau bersama kebenaran di mana saja ia berada. Wala tusaghiranna ni'amallahi 'alaika wa in qallat, yang kau pandang kecil nikmat-nikmat Allah ke atas diri engkau sekalipun ia sedikit. Wa qabilha bisyukri, hadapkanlah nikmat Allah Taala itu dengan kesyukuran. Wal yakun sumtuka tafakkura, hendaklah menjadi diam engkau itu bertafakur, bukan diam kosong, diam yang berfikir. Wa kalamuka dzikra, dan jadikanlah kata-kata engkau bila bercakap dia adalah zikir. Kalau boleh bercakap, zikir, lebih baik. Wa nazaruka ibratan, dan pandangan mata engkau
mengambil iktibar. Wa'fu amman zalamaka, maafkanlah siapa-siapa menganiaya engkau. Wasalli wasil man qata'aka, hubungkanlah siapa yang putuskan hubungan dengan engkau. Wa ahsin ila man asa ilaika, buatlah baik kepada siapa buat buruk kepada engkau. Wasbir ala naibat, bersabarlah di atas kesusahan-kesusahan. Wasta'iz billahi minan nari bittaqwa, berlindunglah, minta perlindunganlah dengan Allah daripada neraka dengan bertakwa. Fakul tu, bila Imam Syafi'i dah berhenti, Imam Al-Muzani kata lagi, zidni rahimakallah ya Abu Abdillah, tambahkanlah untuk aku wahai Abu Abdillah, semua telah rahmati engkau. Faqala, maka Imam Syafi'i kata lagi, liyakunis sidqu lisanaka, hendaklah menjadi kebenaran itu lidah engkau. Wal wafa'u imadaka, dan kesetiaan itu sebagai tiang engkau. War rahmatu samarataka, dan rahmat atau belas kasihan itu sebagai hasil engkau. Wasyukru taharataka, dan kesyukuran itu sebagai penyucian engkau. Wal haqqu tijarataka, hendaklah menjadi kebenaran itu barang perniagaan engkau. Wat tawaddudu zinataka, sifat belas kasihan dan penyayang sebagai perhiasan engkau. Wal kitabu fitnataka fatanataka, dan kitab itu sebagai kecerdikan engkau. Wat ta'atu ma'isyataka, dan ketaatan itu sebagai kehidupan engkau. War ridha amanataka, dan jadi redha itu sebagai amanah engkau. Wal fahmu basirataka, kefahaman itu sebagai pandangan atau penglihatan engkau. War raja'u istibaraka, sabar, berharap itu sebagai kesabaran engkau. Wal khaufu jilbabaka, dan adalah menjadi ketakutan itu sebagai jilbab engkau. Was-sadaqatu hirzaka, dan adalah menjadi sedekah itu sebagai benteng engkau atau perisai engkau. Waz-zakatu hisnaka, dan juga adalah menjadi zakat itu sebagai kubu engkau. Wal haya'u amiraka, dan adalah menjadi malu itu sebagai pemerintah engkau. Wal hilmu waziraka, dan sifat lembut sebagai pembantu engkau. Wat tawakkulu dir'aka, bertawakal itu sebagai baju besi engkau. Wa takunu lidunya sijnaka, dan nak menjadi dunia itu penjara engkau. Wal faqru dhaji'aka, dan nak menjadi kefakiran itu teman perbaringan engkau. Wal haqqu qaidaka, kebenaran itu sebagai pemandu engkau. Wal hajju wal jihadu bughyataka, haji dan jihad itu sebagai pencarian engkau. Wal Qur'anu muhadditsaka, dan Quran itu pencerita kepada engkau. Wallahu mu'isaka, dan menjadi Allah Ta'ala peneman engkau. Faman kanat hadhihi sifatuhu kanal jannatu manzilatuhu, barang siapa ini sifat-sifatnya, maka syurga adalah tempat tinggalnya. So jadi memang kita kata dia punya hubungan Imam Syafi'i macam tu sekali. Dan memang kita kata dia punya khidmat dalam mazhab Syafi'i ini sangat besar, dan karang-karangan dia ada banyak, disebut kat sini. Cuma yang kita kata antara yang terkenal, Mukhtasar Al-Muzani yang kita panggil diringkaskan daripada pendapat dan juga fatwa Imam Syafi'i rahimahullah. Dan Syarhus Sunnah ni risalah yang kita bincangkan, sebenarnya dia ada sebab kenapa dia mengarang risalah ini. Okey. Baik. Okey, kita masuk kepada teks bagi apa yang depan tangan tuan-tuan sekalian, iaitu Syarhus Sunnah, Syarhus Sunnah Imam Al-Muzani. Baik. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ini semua ada kaitan dengan dia punya sebab kenapa dia tulis. Okey. Ini sanad dia. Akhbaran al-faqih al-Imam Syamsuddin Abul Izz Yusuf bin Umar bin Abi Nas al-Hakkari fi syahri Safar, dikata telah mencerita kepada kami, yang mengatakan ini adalah Izzuddin bin Abu Muhammad Abdul Razik bin Rizkillah Ar-Ras'i Al-Hambali, yang mati tahun 660. Okey, dia kata telah beritahu kami Al-Faqih Imam Syamsuddin Abul Izz
Yusuf bin Umar bin Abi Nasr Al-Hakkari. Dia kata fi syahri Safar. Dia cakap benda ni pada bulan Safar, sittata asyarata wa samania wa samania wa sitta mi'ah 616 bulan Safar 606 Hijrah. Qala, kata Syamsuddin Abul Izz, haddatsana Syekh Imam Al-Hafiz As-Siqah Baqiyatus Salaf Abu Ishaq Ibrahim bin Uthman bin Isa ibn Dirbas Al-Marani. Ya, dia dalam cerita kepada kami Syekh Imam Hafiz yang dipercayai, baki salaf, mana ini macam salafus soleh terakhir yang ada. Okay, Abu Ishaq Ibrahim bin Uthman bin Isa bin Dirbas Al-Marani. Daripada lafaznya bil Mausil, dia cerita ni kat Iraq. Bila Fitasi Asyar, pada 19 min Jimadil Awal, dan Jimadil Awal tahun 611 Hijrah. Qala, dia kata akhbarana Syekh Saleh Al-Alim, kami cerita kepada kami Syekh yang Saleh yang alim, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Hamd bin Mufarraj bin Ghayath Al-Artaji bi qiraati alaihi, dengan aku baca kepada dia bi Fustat, dekat Mesir pula ni perjumpaan dekat Mesir. Qala, dia kata akhbarana Syekh Musnid Al-Alim, dalam cerita kepada kami Syekh yang mempunyai sanad alim Abul Hasan Ali bin Husain bin Umar Al-Musil Al-Farra fima azina fihi li, pada apa yang diizinkan kepada aku. Dia kata itu sanad pertama. Sanad kedua, qala Syekh Ibrahim bin Uthman, dia kata akhbarana Syekh Imam Al-Faqih Al-Hafiz Abu Tahir Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim bin Silafah Al-Asbahani As-Salafi fi kitabi, dan kitab beliau ilaina, dan surat beliau kepada kami minal Iskandariyah, daripada Iskandariyah fi Rabiul Akhir, dan Rabiul Akhir sanata tahun arba'in wa sab'in wa khamsumi'ah 574. Qala, kata dia, kata Abu Tahir, akhbarana Asy-Syarif Muhammad bin Abdul Malik bin Hasan bin Bitinnah Al-Ansari di Mekah. Dia cerita dekat Mekah, bi qiraati alaina, aku baca pada dia pada tahun 499. Qala, mereka dua berkata, akhbarana Abu Abdullah Al-Husain bin Ali An-Niswi Al-Faqih. Okay, dia kata dalam beritahu kami Abu Abdullah Al-Husain bin Ali An-Niswi yang Al-Faqih, qadima alaina Makkah, ketika datang kepada kami di Mekah. Dia kata apa? Akhbarani Muhammad bin Ismail Raja bin Sa'id Al-Asqalani bi Asqalan, dalam cerita kepada aku Abu Muhammad Ismail bin Raja bin Sa'id Al-Asqalani di Asqalan, ini tempat di Mesir. Akhbarani, dikata akhbarani Abu Husain Muhammad bin Ahmad bin Abdurrahman Al-Maltai, dan juga wa Abu Ahmad Muhammad bin Abdurrahim Al-Qaisarani. Qala, kedua mereka mengatakan akhbarana Ahmad bin Bakr Al-Yazuri, dalam beritahu kami Ahmad bin Bakr Al-Yazuri. Qala, beliau berkata hadatsani Hasan bin Ali Al-Yazuri Al-Faqih. Dia kata qala, dia kata hadatsani Ali bin Abdullah Al-Halwani. Qala, dia kata okey, ni yang permulaan bagi kisah kenapa risalah ini ditulis. Dia, kalau kita lihat kan, dia patah balik sampai kepada orang yang sezaman dengan kisah tersebut. Dia bukan hanya setakat dapat tahu mana, entah orang biasa cakap. Ini ayat yang tak dijumpai pada masalah cerita-cerita yang nukilkan daripada ulama-ulama hadis. Mereka akan sentiasa cerita dari siapa. Sebab orang-orang berkenaan yang disebut tadi, kita akan cek siapa orang ni, apa kedudukan dia. Bahkan sebenarnya kalau tuan-tuan buka buku yang asal, yang bukan daripada yang kita ambil untuk kita baca ni, dia buat pengenalan bagi setiap nama yang saya sebut tadi. Nama yang saya sebut tadi, pasal ni sanad dia. Daripada siapa sampai siapa. Memang semua orang tadi dicek balik kedudukan dia siapa dalam masyarakat. Baik. Jadi kata Ali bin Abdullah Al-Halwani, kuntu bi Tarablis Al-Maghrib, aku dulu di Tarablis di
maghrib, itu di Morocco. Fadzakartu ana wa ashabun lana as-sunnata ila an dzakarna al-Muzani ya rahimahullah. Lalu telah menyebut aku dan teman-temanku sunnah sehingga apa? Kami tersebut apa? Al-Muzani. Dia cerita dia kalau dekat bawah tu, kat footnote tu dia ada sebut. Dia orang berbincang, bercakap-cakap, kemudian dalam perbualan tersebut, okay, dia kata gini, saya ambil tengah-tengah sikit. Okey, dia kata apa? Dia kata jalas tu, ni kata ini dalam riwayat satu lagi, Abdul Karim bin Abdul Rahman bin Muaz bin Kathir kata, jalas tu Ali bin Abdullah Al-Halwani. Aku telah duduk dengan Ali bin Abdullah Al-Halwani di Trablis di Maghribi. Okey, di Maghrib. Fi majlis mudzakarah, dalam satu majlis mudzakarah. Perbahasan perbahasan untuk mengulang kaji pelajaran. Wa kunna jama'atan min ahli ilmi bi madhhabi as-sunnah. Kami dahulu sekumpulan ahli ilmu di kalangan mazhab sunnah. Okey. Fajara dzikru ulama'in bidzalika, lalu jadilah sebutan, kita sebut-sebut sunnah, lalu tersebutlah tentang ulama-ulama tentang itu, seperti apa? Dia kata mislu Malikin, seperti Malik, Syafi'i, Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, wa Daud Al-Asfahani, Ishaq bin Rahawai, Ahmad bin Hanbal, wal Muzani. Kita sebut nama Muzani. Kita sebut Muzani punya nama tu, dekat situlah fa'arada mu'aridun fil Muzani rahmatullahi alaih. Lalu telah menentang, tak setuju, seorang yang tak setuju mengenai Muzani, disebutkan nama dia, dimasukkan sekali dalam kumpulan ulama-ulama sunnah. Wa qala, dan dikata laisa min jumlatil ulama, dia bukan daripada himpunan ulama-ulama ni. Qulna falima zalika, kenapa tu? Yang lain tak tahu, afsal. Qala, kata yang tak setuju tu, li'anni sami'tuhu yatakallamu fil qadari, kerana aku mendengar dia bercakap tentang qadar. Wa yujadilu bil qiyas wan nazar, dan dia dahulu berbahas menggunakan kias dan juga pandangan. Yang ini kurang dengan nas, banyak dengan logik. Okey. Tapi lelaki ini sebenarnya dia tak dengar. Macam balik pada asal, bila dicek balik, kebanyakan mereka kata sampai kepada aku. Ini benda yang kena ingat. Bila kita dengar daripada orang yang diketahui ia termasuk di kalangan ahli sunnah, kita dengar orang kata sesuatu, maka jangan kita terus telan. Kalau orang tu memang terkenal dengan bid'ah, memang pelaku bid'ah, so tak pelik kalau dia buat benda tersebut, maka tak perlu kita nak kena tanya. Kadang-kadang ada orang kata, awak dah tanya ke orang tersebut? Memang dia isytiharkan, dia bukan ikut salaf umat ini. So awak kena pening kepala buat apa? Tapi kalau orang tu mengikuti, dia seorang yang mengikuti salaf, maka kita tak sepatutnya terus orang kata. Ini antara benda Nabi larang. So ala kulihal, dalam perbualan tadi seorang tu cakap macam tu. Dia kata aku dengar dia berkata-kata mengenai qadar, dan dia berbahas dengan kias dan juga nazar. Dan dia kata ketika tu Ali bin Abdullah Al-Halwani, dia kata apa? Faghammana dhalika an nasma'ahu anhu. Lalu dan kami runsinglah, kami dengar tuduhan itu daripada tentang Imam Al-Muzani. Lalu qala, dia kata wa ahbabna an na'lama haqiqata dhalika, dan kami nak tahu hakikat benda tu apa sebenarnya. Fakatabna ilaihi kitaban, dan kami tulis kepada dia satu surat, nas'aluhu an yashraha lana, kami tanya dia surat tu untuk diterangkan kepada kami haqiqata i'tiqadihi, hakikat i'tiqad atau kepercayaan beliau, fil qadari, tentang qadar, wal irja'i, irja' ni kan pelewatan amal banding daripada iman, okey, murji'ah, sunnah, wal ba'thi, wal nusyur, kebangkitan dan perhimpunan, wal mawazin, tentang timbangan, was sirat, titian, wa nazarin nasi ila wajhi rabbi ta'ala fi yaumil qiyamati, dan pandangan
pandangan atau penglihatan orang ramai kepada wajah Rabb, wajah Tuhan Ta'ala pada hari kiamat nanti. Wa sa'alnahu al-jam'a wal ikhtisar fil jawab. Dan kami minta dia untuk gabungkan dan ringkaskan dalam jawapan. Falamma an wasala ilaihi al-kitaba radda ilaina jawabahu. Okey, lalu apabila sampai kepada dia tulisan kami ini, surat kami, dia pun menjawablah kepada kami dan disebutlah risalah ini. Okey, itu yang dalam footnote yang dekat atas kan, yang dekat atas tu dia kata dakar mutani faqala ba'du ashabina, maka berkata sebagian teman kami, balaghani, ni ayat betul dia, sampai kepada aku, bukan sami'tu, balaghani, sampai kepada aku, annahu yatakallamu fil Quran wa yaqifu indah, bahawa dia berkata tentang Quran dan dia tawakuf, dia berhenti dekat situ, dia macam tak keluarkan pendapat lagi. Wa dzakara akharu annahu yaqulu, dan sebutlah orang lain yang kata annahu yaquluhu, ada seorang ni kata dia mengatakan sedemikian. Ilan an ijtama'a ma'ana qaumun ukhar, sampailah bergabung pada kami ada orang-orang lain lagi cakap macam tu. Faghamman nasa dzalika ghamman syadida, faghamman nasu dzalika ghamman syadida, maka telah rungsing ghamman nasu dzalika akan perkara itu, ghamman syadida, kerunsingan yang bersangatan, sebab dia imam dalam sunnah. Kita ambil daripada dia fake. So macam mana dia boleh ada terlibat dengan benda berkenaan? Fakatabna ilaihi kitaba, dan kami tulis kepada dia satu surat. Nuridu an nasta'lama minhu, kami nak untuk dapat pengetahuan, maklumat daripada dia. Fakataba ilaina, lalu dia pun tulis kepada kami. Okey, syarhas sunnati fil qadari, dia syarah sunnah, penjelasan sunnah pada qadar, irja al-Quran, al-ba'ts wan nusyur, kebangkitan dan juga perhimpunan, wal mawazin, timbangan, wa fin nadhari, dan pada nazar, pada memandang itu Allah Taala. Fakataba, maka beliau pun tulis, dia pun tulis. Jadi surat ni adalah surat Imam Al-Muzani kepada teman-teman dia yang rungsing berkenaan dengan betul ke orang kata dia telah tidak percaya ataupun mempunyai akidah yang luar daripada akidah ahli sunnah. Ini realiti jawapan dia. Dia kata bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Asamanallahu wa iyyakum bittaqwa, semoga melindungi kami Allah Ta'ala dan kalian. Mana Allah Ta'ala lindung kami dan kalian dengan takwa, lindung kami dan kalian dengan takwa. Waffaqana wa iyyakum limuwafaqatil huda, dan semoga Allah taufikkan kami dan kalian untuk menepati petunjuk. Amma ba'du, adapun sesudah itu, fa innaka sa'altani an uwaddiha laka minas sunnati, maka sungguhnya engkau, yang merujuk kepada Abdullah bin Ali Al-Halwani, yang dia yang mulakan akan tajuk tersebut, Ali bin Abdullah Al-Halwani. So, jadi Imam Al-Muzani jawab, dia kata, maka sebenarnya engkau telah tanya kepada aku, an wadhiha laka, untuk aku terangkan kepada engkau, minas sunnati, daripada sunnah, amran, perkara-perkara, satu perkara yang tusabbiru nafsaka ala tamassuki bihi, yang kau akan sabarkan diri engkau untuk berpegang dengannya. Wa tadra'u bihi anka syubhal aqawil, dan kau lindung, kau jauhkan dengannya daripada diri engkau syubhat-syubhat kata-kata ni, kata-kata tu. Jadi kau nak aku terangkan supaya kau boleh tolak dengannya syubhat pendapat. Wa zayga muhdatsatid dhalin, serta penyimpangan perkara-perkara yang diada-adakan oleh orang yang sesat. Wa qad syarahtu laka manhajan muwaddihan lima alu nafsi wa iyyaka fihi nusha. Sebenarnya aku telah jelaskan ini dalam surat ini untuk engkau secara bersusun, dan dijelaskan kepada apa yang berakhir kepadanya diri aku dan diri engkau,
padanya, okey, sebagai nasihat. Yang aku sebut ni untuk aku dan kau berakhir padanya dari segi nasihat. Bada'tu fihi bihamdillahi dzirrusydi wat tasdid. Dan aku mulakan padanya dengan memuji Allah yang memiliki panduan dan juga penepatan ditempatkan kepada kebenaran. Okay? Baik. Dia kata, aku mulakan dengan itu dulu. Dia kata, alhamdulillahi ahaqqu man dzukir. Segala puji milik Allah yang selayak-layak sesiapa yang disebut. Wa aula man syukir, dan dia yang paling utama sesiapa yang disyukuri. Wa alaihi usni, ke atasnya atau kepadanya aku menyanjung. Al-wahidus samad, yang satu lagi menjadi tempat pergantungan. Laisa lahu sahibatun wala walad, tidak ada untuknya sebarang teman, tidak juga anak. Jalla anil mathil, dia maha agung daripada contoh. Fala syabiha lahu wala adil, maka tiada yang menyerupai terhadapnya dan tidak ada yang setara dengannya. Okay? As-sami'ul basir, yang maha mendengar lagi maha melihat. Al-alimul khabir, yang amat mengetahui lagi luas pengetahuan. Al-mani'u ar-rafi', yang menghalang dan juga yang mengangkat. Menghalang apa-apa yang patut dihalang dari hambanya, yang mengangkat akan kedudukan siapa dikehendaki di kalangan hambanya. Baik. Apa yang diletakkan oleh Imam Al-Muzani. Dia kata sifat Allah Ta'ala. Kalau lepas sebutkan Allah tu siapa? Al-ulu, ini tentang ketinggian Allah Ta'ala. Pertama, alin ala arsyihi. Ini adalah sebenarnya sambungan kepada apa disebut tentang Allah Ta'ala. Kan dia katakan tadi kan, alhamdulillah tu, lepas tu kan dia sebutkan yang paling berhak untuk diingati, paling layak untuk disyukuri, padanya aku menyanjung, yang satu lagi tunggal, tiada untuknya sebarang teman, tiada anak, agung dan daripada sebarang contoh, tiada keserupaan baginya, tiada setara baginya, yang mendengar, yang maha melihat, yang mengetahui, luas pengetahuan, okey, yang menghalang, yang mengangkat, yang meninggikan, sambung, yang maha tinggi di atas arasy-Nya. So dia masuk dah kepada usul dia. Yang atas tadi sanjungan Allah Ta'ala, ini dah masuk pada isi kandungan kepada risalah ini, ataupun risalah beliau kepada orang-orang di Maghribi. Alin ala arsyihi, tinggi di atas arasy-Nya. Okey. Al-ali, okey, yang dikatakan kat sini pada dia adalah pada keagungannya, dengan zatnya, dan dia adalah gambaran yang sebenarnya dimasyhurkan oleh Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, yang mengatakan dalam risalahnya yang masyhur, wa annahu ta'ala fawqa arsyihi al-majidi bi dzatihi, dan bahawa dia Allah Ta'ala ni maha tinggi, dia maha tinggi di atas arasy-Nya yang mulia dengan zatnya. Wa annahu fi kulli makan bi ilmi, dan dia pada semua tempat dengan pengetahuannya. Zatnya macam dikatakan pada lafaz Imam Malik, Allah Ta'ala di atas arasy, tapi ilmunya di semua tempat. Ilmunya pada semua tempat. Tak ada tempat yang tak ada ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada tempat tersembunyi dari Allah Ta'ala. Tapi dia tetap di atas arasy. Okey. Dan telah mengulas Imam Az-Zahabi sambil berkata, qad taqaddama mithlu hadhil ibarati an Abi Ja'far bin Abi Syaibah. Telah datang seumpama kata-kata ini daripada Abu Ja'far bin Abi Syaibah dan Uthman bin Sa'id Ad-Darimi, Imam Ad-Darimi. Wa kadzalika atlaqaha Yahya bin Ammar wa'idhu Sajastan fi risalati. Yahya bin Ammar, pemberi peringatan daripada Sajastan, dari risalah beliau. Al-Hafiz Abu Nasr Al-Wa'ili As-Sajzi dalam kitab Ibanah beliau. Demikian juga dilafazkan kalimah ini oleh Ibnu Abdul Bar serta Ahmad bin Thabit At-Tarqi, Al-Hafiz Abdul Qadir Al-Jili Mufti, dan Mufti Abdul Aziz Al-Qahiti, dan juga sekumpulan yang lain. Okey, ini dengar. Kadang-kadang bab ni yang Allah Ta'ala kan di atas arasy dengan zatnya, benda ni kalau kita perhatikan ada orang tak setuju. Istilah lafaz tadi dikata kenapa tambah? Dan benda tu bukan datang daripada seorang sebenarnya, daripada kesekumpulan di kalangan ulama yang pegang ilmu dengan fahaman salaf,
semua lafazkan kalimah tersebut. Jadi sebab kenapa dia orang lafazkan. Dia kata wa inna ma arada ibnu abi Zaid wa ghairuhu at-tafruqata baina kaunihi ta'ala ma'ana wa baina kaunihi ta'ala fawqal arsy. Kenapa dia sebutkan dengan zatnya untuk membezakan di antara keadaan Allah Taala bersama kita. Kan bila Allah Taala kata innallaha ma'ana, dengan apa? Dengan keadaan Allah Taala di atas arasy. Supaya dibezakan di antara bila orang tu kata innallaha ma'ana. Bersama kita. Sama kita lah. Tapi atas arasy. Tapi macam nak kata atas arasy? Jadi kadang-kadang ada orang dia gabungkan dua tadi. Dia langgarkan, lagakan di antara dua tersebut. Jadi saya dengar geng-geng ahli kalam dia kata apa? Dia kata ulama salaf ni, orang salaf ni, salafi ni tak boleh cakap satu benda yang betul, yang tepat. Dia bahas dia kata, contoh dia kata Allah Taala di atas arasy bersemayam. Lepas tu Allah Taala turun ke langit dunia seperti akhir malam. Ujung ayat dia kata apa? Tak boleh gabung oleh akal. Ujung tu dia tolak nas sebab akal. Saya try jawab dekat bawah tu. Saya kata kita akan mengatakan apa Allah kata tentang dirinya. Tak boleh kita nafikan apa Allah Taala cakap tentang diri dia. Tak pasal macam semalam kita sebut, tak ada siapa lebih tahu tentang Allah banding Allah Taala. Dan kalau awak cuba menafikan kerana logik atau kerana termasuk daripada fahaman Aristotle untuk faham zat itu apa objek dan benda, itu tak patut. Sebab Nabi SAW, Aristotle wujud sebelum Nabi. Kalau patut ada gambaran macam tu, Nabi cakap dah. Kita sebutkan semalam kan, kita kata hatta Imam Ghazali rahimahullah dan kita Iljamul Awab, dia cuba jawab balik pada kumpulan-kumpulan ahli kalam ni yang kata apa? Dia kata, kenapa Nabi gunakan kalimah-kalimah ni? Kenapa tak pakai kalimah yang jelas? Kenapa kalimah ni macam bertentangan? Tapi di sini, para ulama, macam kata Imam Al-Azhabi, diorang sebut ni sebab nak bezakan. Jangan sampai orang tu nanti macam melagakan nas dengan nas. So Allah Ta'ala sebut, bila kita kata Allah Ta'ala bersama kita, dengan pengetahuan dan penglihatan dan pendengaran, sebenarnya Allah Ta'ala sebut dalam Quran, penjelasan ni bila Allah Ta'ala kata pada Musa dan Harun. Okey. Allah Ta'ala nyatakan innani ma'akuma asma'u wa ara. Dalam ayat surah Taha ayat 46. Taha 46. Allah Ta'ala nyatakan qala la takhafa. Allah Ta'ala kata pada Musa dan Harun, la takhafa, yang kamu dua takut. Innani ma'akuma, aku bersama kalian berdua. Allah Ta'ala terangkan apa maksud asma'u wa ara, aku dengar, aku lihat. Ini tak ada lebih tinggi sebenarnya. Bila awak nak faham, ni boleh belajar tafsir. Bila belajar tafsir Quran, satu tempat perkataan itu datang secara mutlak atau dia tidak dijelaskan. Satu tempat datang dijelaskan. Awak patut datang letak sekali untuk faham. Sebab ma'iyah tadi disebut dekat sini, ma'iyah. Sini pun ma'iyah. Allah Ta'ala mengaku, kata pada Musa dan Harun, aku bersama kalian. Dan Allah Ta'ala terangkan maksud dia apa? Asma'u wa ara. Sepatutnya stop situlah. Allah sendiri terangkan. Kenapa kita nak pening kepala? Macam juga hadis tentang aku sakit. Hadis tentang aku sakit. Wahai anak Adam, aku sakit, kenapa kau tak ziarah aku? Lepas tu hamba tu dah kata, ya Allah, engkau maha agung, maha tinggi. Aku nak ziarah kau macam mana? Lepas tu Allah terang. Penjelasan ni hadis Nabi sebut, itulah penjelasan maksud dia. Bukan takwilan kerana logik. Dia bukan logik. Dia adalah tafsiran daripada Allah Azza wa Jalla sendiri. Siapa cerita? Nabi cerita. So ini bukan bandingan akal. Ini bukan logik. Ini bukan mengalihkan kalimah daripada sudut dia. Bahkan datang, hamba tu tanya, macam mana aku nak ziarah engkau? Macam mana aku nak ziarah engkau? Macam mana aku nak beri minum pada engkau? Dan dijawab. Allah Ta'ala jawab maksud yang dikendaki kepada hamba tadi. Kalau engkau pergi, engkau dapati aku bersama dengan dia. Jadi realiti benda ni kadang-kadang bila kita sebutkan, dah datang penjelasan, so tak usahlah bantai pergi masuk dalam logik akal lagi. Jadi penggunaan dengan zatnya tadi, macam disebut kat sini,
adalah untuk pembezaan, okey, di antara keadaan Allah Ta'ala bersama kita, okey, dan di antara keadaan dia Ta'ala di atas arasy. Fahuwa kama qal, kata Imam Az-Zahabi, maka ia seperti mana dikatakan oleh beliau, itu di atas arasy. Wa ma'ana bil ilmi, dan dia bersama kita dari segi ilmu. Ni Imam Az-Zahabi bukan tolak. Saya tengok ada orang dungki-dungki kata Imam Az-Zahabi, dia kata Imam Az-Zahabi kata tak betul. Sebenarnya Imam Az-Zahabi sebut kat sini, dia macam dikatakan itu dengan zatnya di atas arasy, tapi bersama kita dari segi pengetahuan. Wa annahu ala arsy kama a'lamana, dan dia di atas arasy-nya seperti dia beritahu kita. Waqad talaffaza bil kalimatil madhkurati, dan telah berlafazkan dengan kalimah berkenaan dengan zatnya. Jama'atun minal ulama, sekumpulan kalangan para ulama. Fa wabila raibin, dengan tanpa sebarang keraguan, anna fudul kalam tarkuhu min husnil Islam. Memang kita setuju, tak ada keraguan bahawa lebih kata-kata meninggalkannya adalah di antara kebaikan Islam. Berlebihan berkata-kata tu memang tak elok, tapi nama sama ini yang dikatakan oleh para ulama. Ini secara ringkas daripada kitab Al-Ulu karangan Imam Az-Zahabi. Okey, so dia kata alin ala arsyihi, dia Allah tinggi di atas arasy-Nya. Wa huwa danin bi ilmihi min khalqihi, Imam Al-Muzani kata, dan dia mendekat, dia dekat dengan ilmu terhadap makhluknya. Mana dia dekat kepada makhluknya dengan ilmunya. Ahata ilmuhu bil umuri, meliputi ilmunya terhadap perkara-perkara. Wa anfadha fi khalqihi sabiqal maqduri, dan dia laksanakan, dia lepaskan, lalukan, jadikan, tembuskan, nafadha, terlaksana, dilaksanakan pada makhluknya, ciptaannya, sabiqal maqduri, benda telah ditakdirkan. Ini apa tertulis dalam takdir. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, kan sebelum kejadian alam semesta, Allah Ta'ala tuliskan takdir ni 50,000 tahun. Bukan setahun, bukan 2 tahun, 50,000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Telah tertulis segala apa yang akan jadi. Okey. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Imam ada surah Ghafir ke-19, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dia mengetahui pengkhianatan mata. Khianat mata ni macam ni, kita tengok macam ni, tapi kita jeling sekelip mata ke kaki orang, tempat yang tak patut kita tengok. Ini khianat mata, yang kadang kita tak sedar pun mata kita duduk menjeling kepada itu. Macam tu pun kecil pun Allah Ta'ala tahu. Dan dia mengetahui apa disembunyikan oleh dada-dada makhluknya. Okey, itu pertama. Maksud dia kat sini yang dikendaki dengan bahagian pertama ni adalah al-ulu, itu ketinggian Allah Ta'ala ke atas makhluknya, di atas arasy-Nya, tapi dia dekat pada makhluknya dari segi pengetahuan, bukannya secara zat. Okey. Al-qada wal qadar, qada dan qadar. Kedua, fal khalqu amiluna bisabiqi ilmihi, maka makhluk-makhluk ni beramal dengan apa yang mendahului daripada ilmunya. Mana apa yang terdahulu daripada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah jawapan kepada golongan Qadariyah yang mendakwa bahawa Allah Ta'ala tidak mengetahui maksiat sampailah ia terjadi. Dan telah bertanya Al-Muzani, gurunya Asy-Syafi'i, faqala, maka dia berkata, ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah. Ni pada footnote bawah. Kena laju sikit mata. Kalau saya baca bawah, atas bawah, tuan-tuan kena follow kat footnote bawah tu. Faqala, maka dia kata apa? Ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, Imam Asy-Syafi'i punya kunyah. Manil qadariyah tu? Siapa qadariyah? Faqala, maka berkata Imam Asy-Syafi'i, humul ladzina za'amu, mereka adalah orang yang mendakwa. Okey, mendakwa annallaha la ya'lamul ma'asi hatta takuna. Mereka adalah orang yang mendakwa bahawa Allah Ta'ala tidak mengetahui maksiat-maksiat sehinggalah ia terjadi. Ini qadariyah. Sebab balik pada asas sebab apa? Kan dia kata nak takdis Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala dah bagi maksiat tu dia tertulis, macam tak adil lah pula, dia kata. Tapi macam kita ceritakan semalam tentang kisah Adam dan Musa, menghujah Adam dan Musa tu. Musa AS bila cakap pada Adam AS, ni mungkin siapa yang tak datang semalam, kita kata Musa AS,
Dia doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hadis Bukhari Muslim. Dia doa kepada Allah Taala, dia kata, ya Allah, bagilah aku jumpa Musa. Bagilah aku jumpa Adam. Kata Musa alaihissalam. Bila jumpa dengan Adam alaihissalam, maka Musa alaihissalam pun kata, engkau ke Adam, ya Allah Taala jadikan kau dengan tangannya, Allah Taala tunjukkan dalam kau rohnya, Allah Taala sujudkan kepada kau para malaikat, Allah Taala ajar kau nama semua benda, Allah Taala tinggal kau dalam syurganya. Kenapa engkau makan pohon terlarang, engkau susahkan anak cucu kau? Dia cakap macam tu. Maka Adam alaihissalam jawab. Adam kata, engkau ke Musa, yang Allah Ta'ala berikan Taurat, Allah Ta'ala belah kau lautan, belah kau untuk kau lautan, Allah Ta'ala berkata-kata dengan kau, disebut apa Musa dapat, engkau tak baca dalam kitab engkau, aku telah tertulis untuk turun ke dunia 40 tahun sebelum aku dijadikan. Kau tak baca ke? Maksud dia dua. Cuma macam kita sebutkan semalam, Adam alaihissalam kan dia hujah balik Musa dan dia menang. Tapi dan tajuk yang kita patut faham adalah dia tahu qadar Allah tentang apa dia akan buat. Tapi dia tak salahkan Allah Ta'ala di atas perbuatan dia. Pasal kita kata dalam masalah qadar, kan kita kata kalau kita lapar, kita ada rehat ada rehat lagi. Ada rehat. Okay, saya bagi lagi apa? 8 minit. 8 minit. Tengok akak dah gedik-gedik sejuk. Okay, betul? Okey, tak apa. Jadi makan kan panas pada badan. Maksud dia tahu. Dia akan benda tahu. Pasal kita kata kita belajar berkenaan dengan qadar ni, kita tahu qadar baik dan buruk tadi. Bila Allah Ta'ala beri pada kita ketentuan, tuliskan untuk kita satu perkara, kita diberikan peluang untuk apa? Mendapatkan yang lawan dia. Macam takdir Allah Ta'ala lapar, itu takdir Allah Ta'ala. Kenyang pun takdir Allah Ta'ala. Bila kita lapar, kita buat, kita apa? Makan. Tapi soalan, kalau makan, adakah anda pasti anda akan kenyang? Tak tentu. Mungkin makan sesuap-suap hilang selera, kenyang lah. Kan? Mungkin juga kita makan-makan berpinggan takkan kenyang. Tapi tajuk dia memang kita akan hadapkan ketentuan dan ketentuan juga. Kita dahaga, kita minum. Kita berdosa, kita taubatlah. Bukan bagi, ya Allah, kenapa kau bagi aku buat benda dosa tadi? Kenapa kau tak sekat aku? Itu realiti dia. Sudut ini yang sebenarnya macam kita ceritakan semalam, inilah bertajuk dia. Tajuk yang sama. Okey? Berkenaan dengan kononnya nak sucikan Allah daripada sifat makhluk. Konon sucikan Allah daripada kezaliman, penganiayaan, tak adil, tapi sebenarnya dia melanggar akan ketentuan Allah Ta'ala, atau apa yang Allah Ta'ala tentukan untuk hamba-hambanya. Okey. Jadi dia memang itu asas. Wa nafidhuna lima khalaqahum lahu khalaqahuhum lahu. Okay. Dia sepatutnya asing. Dan mereka ni melaksanakan atau terlaksana kepada apa dia ciptakan mereka untuknya. Dia ciptakan mereka, perkara yang dia ciptakan mereka untuknya. Min khairin wa syarrin, dari kebaikan maupun keburukan. Baik ke buruk, tak ada sebab. Mesti juga kan kita kata kita kena redha dengan apa yang Allah Ta'ala tentukan untuk kita. Cuma masalah dia tidak timbul tajuk kat situ bila kita tak dapat baik, kita marah. Tak boleh. So Allah Ta'ala tahu apa yang baik untuk kita. Itu asas. Sebab kalau siapa yang belajar tentang Allah Ta'ala alim, hakim, khabir, rahim. Allah Ta'ala alim, amat mengetahui. Khabir, luas pengetahuan. Hakim, sangat bijaksana. Rahim, sangat penyayang. Kalau orang tu tahu sifat ni sebenarnya, apa jadi pada dia kan? Dia memang tak patut untuk menentang atau menolak. Dia tak boleh nak tolak. Di analogi dia macam ni. Kita pergi belajar kedoktoran dekat UK. Belajarlah, pergi kat London, walk belajar kan. Kemudian balik Malaysia jadi doktor. Okey, bila balik Malaysia, sampai rumah tengok kaki mak kita kudung. Adik-beradik kita tak bagi tahu sebab takut kita terganggu pelajaran, tak bagi tahu. Lepas tu dia tanya, asal mak kudung? Kami tak nak bagi tahu kau, mak kudung hari tu. Lepas tu siapa potong? Bomoh daripada santan.
Bomoh. Untuk bomoh santan. Okey, katakanlah bomoh tu punya tindakan betul, tepat. Memang kalau tak potong kaki mak kita, mak kita akan mati. Kerana jangkitan kuman mak kita, dia gaji kaki mak kita, lepas tu selamat. Memang betul tindakan dia. Soalan, awak yang balik belajar perubatan, dengar benda tu, awak redha tak? Walau betul, tak redha. Garu kepala kita. Macam, kita macam masih lagi tak puas hati. Okay, saya tukar. Balik-balik mak kudung kaki. Tanya, kenapa mak kena sekian-sekian? Siapa potong? Doktor dekat Damansara Specialist. Atau hospital paling mahal. Hospital apalah tak kira. Dekat Perlis, hospital apa mahal? Ada KPJ punya ni. Kata KPJ. Kumpulan Perubatan Johor kan. Jadi okay, katakan hospital swasta tadi. Doktor tu terkenal, Tan Sri bla 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 nama dia. Dia potong kaki mak kita. Ada tak kebarangkalian dia potong tadi dia tersilap? Dia. Tapi kita pasal orang tu punya kedudukan sebagai seorang doktor yang terkenal di Malaysia, dapat anugerah sebab rawat raja, rawat sultan, rawat agung, rawat menteri, dapat Tan Sri. Gelaran tu dapat. Kita dengar tentang pengalaman dia puluhan tahun. Kita balik, kaki mak kita kudung dia potong, kita redha tak? Terus redha. Sebab apa? Kenal. Tu dia kata, kenal tentang sifat yang membuat. Sekarang ni Allah Ta'ala buat pada kita, baik dan buruk. Kenapa kita tak redha sedangkan Allah Ta'ala alim? Banding doktor tadi, Allah Ta'ala lagi maha mengetahui. Hakim, sangat bijaksana. Khabir, sangat luas pengetahuan. Rahim, sangat penyayang, lebih sayang hambanya banding seorang ibu sayang anak. Kenapa tak redha? Itu realiti yang sebenarnya bila kita faham balik, kita tak boleh nak persoalkan. Sebab Allah Ta'ala ada aturan yang tersendiri, yang bila kita fikir balik ujung tu, patutlah. Ujung tu patutlah, alhamdulillah tak jadi. Ada pernah sebut alhamdulillah tak jadi. Ini cerita ada cerita kelakar. Saya sebut dekat satu masjid dekat area Kampung Limau Manis, Putrajaya. Cerita dia nak faham kan. Jadi saya kata sini, katakanlah Tuan Haji. Tuan Haji, saya kata Tuan Haji putus tunang. Aduh, tahu tunang dah ni. Putus tunang tak jadi, nangis-nangis kan. Okey. Lepas tu, katakanlah lepas putus tunang tadi, beberapa tahun kemudian dapat kahwin perempuan lagi baik, lagi cantik, lagi penyayang, menghormati mak bapak kita, cakap apa tak pernah lawan, tak pernah suara kat kita. Lepas tu terkenang balik putus tunang tadi, kita kata apa? Alhamdulillah tak jadi hari tu. Betul? Itulah realiti dia. Yang kita kadang-kadang cepat sangat marah kepada ketentuan Allah Ta'ala tanpa menantikan akan kebaikan dia sebaliknya. Betul, jangan salah faham. Walaupun kumpulan-kumpulan tadi kata takdir Allah Ta'ala ni baik dan buruk. Ya, baik dan buruk. Hatta berdosanya kita pun, kita tak perlu sibukkan kenapalah aku berdosa. Tak, terus taubat. Jangan tangguh-tangguh. Buat resmi Adam. Jangan jadi iblis. Okey. La yamlikuna li anfusihim, mereka tak memiliki untuk diri mereka minat taati, dari ketaatan itu naf'a, sebarang manfaat. Kalau kita buat apa kita buat, ketaatan yang kita buat, kita tak dapat manfaat sebenarnya daripada segi asal. Ketaatan tadi untuk kebaikan diri kita, sebab dia terpulang kepada penerimaan Allah. Kalau Allah tak terima ketaatan kita, solatlah banyak mana pun tak ada nilai, puasalah banyak mana pun, sedekahlah banyak mana pun, kalau Allah tak terima. Sebab tu para ulama kan tekankan masalah bila kita beramal ni, kenapa kita istighfar lepas solat, kenapa kita disuruh mengagungkan Allah Ta'ala lepas ibadat kita. Sebab untuk kita menyedari ibadat yang kita buat, ketaatan yang kita lakukan, ia adalah ihsan Allah Ta'ala kepada kita, adalah belas kasih Allah Ta'ala untuk jadikan kita mendapat rahmat, bukan kerana diri kita. Sebab tu kita takkan sombong dalam mendapat kebaikan.
takkan kita belagak. Wala yajiduna ila sarfil ma'siyati anha daf'a, dan mereka tak dapati kepada mengalihkan maksiat daripada yang dapat diri dia sebarang penolak. Dia tak boleh. Tak boleh elak. Kalau memang nak jadi. Cuma tajuk yang kita kendaki adalah kalau dah terjadi maksiat, kita kena cepat bertaubat. Itu sahaja. Bukan maksiat jadi kita pun bila kita. Okey, baik. Okey, kita berhenti sini. InsyaAllah nanti kita sambung balik pukul 11.10. 11.10. 11 suku. 11.10. Okey. Saya masuk 11.10. 11 suku kita start. Okey. Jadi kita berhenti untuk rehat dahulu. Ada jamuan ke? Ada jamuan. Alhamdulillah belakang. Saya pergi makan dulu. InsyaAllah nanti kita sambung balik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.